Tu orang duk cari tu peraduan harta karun, cari harta karun, cari harta karun tu tak? Bukan saja tempat kita. Di Eropah sana pun cari harta karun, di Arab pun cari harta karun, kita pun cari harta karun, harta korun tu lah. Nak tenggelam tu. Dalam Quran Allah tak cerita banyak mana harta korun, tapi cukup Allah menceritakan anak kunci saja. Anak kunci saja. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dan kami menganugerahkan kepada Korun perbendaharaan harta. Ma inna mafatihahu, yang mana anak-anak kunci. Allah tak sebut pasal harta, Allah sebut anak kunci dia saja, latanu bil usbati ulil quwwah. Terasa begitu berat untuk dipikul walaupun oleh seorang yang gagah. Katakanlah kita ni seorang yang gagah, tapi suruh pikul anak kunci harta korun tu berat. Tak mampu, tak larat. Bukan pikul harta ni, tak bincang pasal harta ni, bincang pasal kunci. Tuan-tuan, hak kita duk tunjuk hari ni harta kita macam-macam, kunci kita tak sampai penuh poket pun. Tu pun hak tak penuh poket pun jalan sengit. Bohonglah, pura-pura sengit, jalan sengit. Oh ya, awak start sengit jalan ni, kunci penuh. Kunci apa? Nanti nak sembang. Pergi kedai kopi, order dulu dah. Awak keluar kunci yang pertama. Homestay ni, homestay baru Kok Lanah 3.6 juta. Hang bukan tak tahu situ kawasan-kawasan elit, bukan mudah, orang-orang kaya je boleh beli ni. Tak meja, awak keluar kunci kedua. Ni rumah Pasir Mas, homestay juga, ni murah sikit 2 juta kat ni. Waktu big awak keluar 5. Tu anak abaknya, jalan sengit tadi. Tu baru 5 ketui kunci pun kita dah sombong dah. Korun ni orang nak pikul. Tuan-tuan, sejarah tak kurang 70 orang pikul kunci korun. Cari hari ni zaman kita 70 orang, orang hak badan-badan tegap, orang hak badan-badan besar, pikul kunci saja. Oi, awak ni 70 orang duk pikul ni, kunci saja hang tak tengok lagi harta aku. Dalam sejarah, Korunlah dikatakan manusia pertama yang menonjolkan ataupun menunjukkan harta secara live. Zaman sebelum dia ada orang ada harta, tapi dia tak tunjuk live. Korun dia tunjuk live hari-hari, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali. Hari-hari bawa round anak kunci dia, tunjuk kat orang-orang Bani Israel. Hari ni berlaku dah apa yang Korun buat, tunjuk harta secara live. Dulu korunnya, dulu orang takut nak buat, takut harta dia kena samun, takut harta dia kena curi, takut harta dia kena rompok, takut harta. Lah ni orang dalam medsos. Apa dia medsos? Media sosial lah, singkatan. Macam-macam tunjuk dah. Walaupun jam dua ketui pun jam pun. Jam baru 1 Rolex. Ni 2 jam jenama apa ikut dia lah kan. Tu nak tunjuk. Tu gelang sampai ke sini, ni gelang sampai sini, ni tidur dalam tab. Tab tahu tab? Tab bekas mandi tu lah. Orang lain isi ayak nak mandi, dia isi duit 50 apa sampai sekat-sekat. Renang dalam duit, nak tunjuk duit banyak. Hari ni orang suka tunjuk harta kekayaan, walaupun tidak sebanyak Korun. Kita bimbang harta-harta tersebut akan menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harta tak jadi salah. Harta ni kurniaan Allah, harta ni Allah bagi. Tapi dalam Islam, dalam agama, Allah bagi tahu jalan mana patut kamu gunakan harta-harta kamu untuk mendapat redha Allah. Dan bagaimana pula harta boleh jadi laknat Allah atas kamu. Jadi kita kena faham baik-baiklah berkaitan dengan harta. Bukan salah pada harta tu, tapi kaedah penggunaan harta tersebut. Baik, kembali. Bila sahabat-sahabat ni dah mula berhijrah, Rasulullah dia lepaskan dulu sahabat-sahabat. Sebab tu kalau betul Rasulullah berhijrah bulan berapa? Rasulullah sendiri berhijrah bulan berapa?
Rabiul Awal. Tapi kita sambut hijrah Nabi bulan apa? Bulan Muharram. Rasulullah hijrah bulan Rabiul Awal. Sebab dah sahabat lebih awal lagi. Ada yang pi bulan Muharram, ada yang pi bulan Safar. Dan Rasulullah sendiri pada awal Rabiul Awal baru Rasulullah hijrah. Sebab itulah diletakkan tahun awal hijrah tu bulan Muharram. Sebab apa ni strategi Nabi? Menunjukkan Nabi ni adalah seorang pemimpin yang bertanggungjawab. Kalau pemimpin tak bertanggungjawab, ketua dulu pi. Lepas tu hak meninggal di belakang tu mampu pi ya. Hak tak ada hijrah ke, kena sekat ke, kena bunuh. Ni dia nak suruh sahabat dulu. Pi, tak apa. Bulan Muharram pi, bulan Safar pi. Sampai masa sendiri, di hujung-hujung, barulah Rasulullah berhijrah. Untuk menentukan keselamatan para sahabat. Dan kalau kita tengok, ketika tahun 616 tu, 616 waktu hijrah ke Habsyah kali kedua, dia ada dua peristiwa besar. Pertama peristiwa besar ialah dua orang yang masuk Islam pada tahun yang sama. Satu pak saudara Nabi, singa Allah. Siapa? Hamzah. Yang kedua Saidina Umar. Tengok Saidina Umar waktu hijrah. Dia hijrah seorang-seorang ya kan? Sebelum dia hijrah, dia tawaf di Kaabah. Lepas tu dia buat cabaran. Siapa yang sanggup halang aku? Siapa yang berani halang aku daripada berhijrah? Aku keluar daripada Mekah nak menuju ke Yathrib. Siapa berani halang? Sebab apa cabaran yang dia buat? Siapa yang nak menjadikan isteri-isteri mereka janda? Siapa yang nak menjadikan anak-anak mereka yatim? Siapa yang nak menjadikan seorang datuk kehilangan cucu dia? Sekat aku, tahan aku. Gede tu kan. Siapa nak bini dia jadi janda? Maksudnya dia akan kehilangan suami. Siapa nak anak dia jadi yatim? Anak tu akan kehilangan bapa. Siapa nak seorang datuk kehilangan cucu? Tahan aku. Ada siapa berani tahan dia? Ada siapa berani? Tak ada siapa pun berani. Hatta Abu Jahal pun takut, Abu Lahab pun takut. Abu Lahab besar saja ya. Abu Lahab ni seorang pak saudara Nabi yang didefinisikan sebagai seorang yang bertubuh gempal, bertubuh gemuk. Gemuk tak gemuk, pernah ada satu peristiwa yang melucukan. Dia pernah nak ejek-ejek, cuba-cuba mengikut Nabi semayang. Dia intai jauh-jauh tengok Nabi rukuk, Nabi sujud. Last sekali dia nak rukuk juga terbalik. Boleh faham dah orang yang tahap rukuk ni terbalik besar ke mana. Orang yang relax-relax macam kita ni, macam kita, saya ni gemuk juga tapi taklah sampai rukuk tu terbalik. Tapi bila orang rukuk ni terbalik, asalnya nak tiru-tiru. Dia buat lagu ni, tu terbalik, gemuk. Tengok waktu panggil ahli keluarga dia di atas bukit Safa. Mula-mula Nabi ni nak berdakwah secara terbuka kan. Yang Abu Lahab marah tu, Abu Lahab tabuk pasir atas kepala Nabi. Gedebel lah mula-mula. Kebetulan waktu tu pak saudara Nabi baru balik berburu. Siapa dia pak saudara Nabi yang baru balik berburu? Hamzah. Di tangan Hamzah masih ada lagi busur dengan anak panah. Tengok Nabi ni, Abu Lahab buat lagu tu, dia guna busur dia pergi ketuk kepala Abu Lahab, berdarah. Abu Lahab berani tak lawan. Siapa dia? Hamzah tu, adik-beradik dia lah. Dua-dua tu anak Abdul Muttalib. Abu Lahab tu pak saudara Nabi, Hamzah pun pak saudara Nabi, mak lain-lain lah. Tak berani dia. Walaupun Hamzah tu lebih muda daripada dia, cakap je gedegang-gedegang. Dengan Umar pun buat cabaran, dia tak berani nak sekat. Perang Badar sendiri tuan-tuan. Perang Badar ni patut perang pertama lawan Islam. Ketua-ketua kafir musyrikin Mekah kena pi. Dia tak pi. Sebab tu dia tak mati perang Badar. Tapi syarat tradisi pertandingan peperangan orang-orang Arab ni, kalau seorang pemimpin tak pi, dia wajib menyediakan seorang orang lain yang diupah atas nama dia. Dia bukan tak boleh pi saja-saja. Abu Lahab, hang boleh pi tak perang Badar? Aku tak mau pi ya. Tapi aku kena sediakan. Aku tak pi, tapi ni budak suruhan aku. Ni budak upahan aku yang aku bayar dengan harga sekian-sekian mewakili atas nama aku. Dia kena sedia benda tu. Baru panggil bermaruah. Kalau tidak orang anggap dia penakut dan bacul.
Jadi hak mati siapa? Hak pi lah. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, hak geng-geng besar lain semua mati. Tu Abu Lahab tak mati tu. Abu Lahab mati lagu mana? Abu Lahab mati lagu mana? Tabbat yada Abi Lahabin tu mati dengan penyakit sehingga tubuh dia membusuk. Akhirnya mati lagu tu. Tak ada siapa yang sanggup nak menguruskan jenazah dia kan, Abu Lahab ni. Okey, tak apalah hak tu. Tapi nak habaknya, orang-orang kafir musyrikin Mekah ni cukup marah dengan Rasulullah. Jadi ringkas cerita, mereka adakan satu mesyuarat. Tengok rumah-rumah orang Islam ni lengang dah, sunyi dah, semua pakat keluar dah. Sepatutnya bila pakat keluar, kita hak sebelum ni dah nak marah kat depa sendiri keluar daripada bumi Mekah, happy ke tak happy hati kita? Sepatutnya hak duk serabut sebelum ni pun Muhammad lah, hak duk serabut sebelum ni pun sahabat-sahabat dia lah, hak duk serabut sebelum ni pun geng-geng Islam ni lah. Tiba-tiba sunyi lengang pakat tak ada tu, sepatutnya oh happynya aku tak ada dah geng-geng ni. Tapi hati mereka tak happy. Hati mereka happy kalau pi ke Madinah dia jadi macam pelarian. Kalau pi ke Madinah, orang Madinah tu tak ambil tahu, baru happy. Tapi di Madinah Nabi dapat sokongan. Tak puas hati ni. Walaupun mereka dah keluar daripada sini, bila Rasulullah dapat dukungan, dia ada kekuatan, dia akan balik semula. Jadi lagu mana nak buat ni? Sebelum dia dapat kekuatan, sebelum dia balik semula ke Mekah. Jadi perbincangan harus dibuat. Jadi diadakan satu rapat umum, meeting yang berlaku di Darun Nadwah. Tempat mereka selalu meeting lah. Jadi dipanggil lebih kurang 100 pembesar-pembesar kafir musyrikin Mekah. Dipanggil kepala-kepala suku, ketua-ketua kabilah, 100 orang. Semua ni daripada suku Quraisy. Anak beranak Quraisy mata-mata, tak boleh orang lain. Dan ini wajib dihadiri. Kalau tak boleh dihadiri, dia wajib menghantar seorang wakil yang boleh dipercayai agar benda ni tak bocor. Contoh, kalau saya juga salah seorang daripada yang diundang, kalau tak boleh datang, kena cari orang yang dipercayai dari kabilah kita. Aku tak boleh datang, tapi aku hantar orang sekian-sekian. Jadi kalau tak ada masalah, hang kena hadir, hang kena datang. Jadi berkumpul lah. Antara dalam sejarah disebutlah beberapa tokoh. Pertama, Bani Abdul Syams. Bani Abdul Syams dia hantar 2 orang adik-beradik kan. 2 orang adik-beradik ni, Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah. Antara Bani yang dekat dengan keluarga Nabi, Bani Naufal, hantar Haris bin Amir. Ada daripada Bani Adi. Bani Adi ni suku siapa? Kalau sahabat, Bani Adi ni Bani Sayyidina Umar lah. Masa tu Sayyidina Umar dah Islam. Mereka hantar orang lain, iaitu Usaimah bin Mut'im. Kemudian Bani Abduddar. Bani Abduddar hantar Nadhar bin Haris. Kemudian ada Bani Asad. Bani Asad ni siapa? Bani isteri Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid tu Bani Asad. Hantar 2 orang, Abul Bukhtari bin Hisham dengan Zam'ah bin Al-Aswad. Kemudian hantar Bani Makhzum. Bani Makhzum juga Bani Sayyidina Umar, belah mak dia Bani Makhzum, iaitu Abu Jahal. Abu Jahal tu Bani Makhzum. Kemudian ada Bani Sahmin, hantar 2 orang, Nabih bin Hajjaj dengan Munabih bin Hajjaj. Bani Jumah, Umayyah bin Khalaf, tuan kepada Bilal. Bilal bin Rabah kan, kena seksa tak batu tu, yang sebut Ahad tu. Tu tuan dia tu, Umayyah bin Khalaf daripada Bani Jumah. Abu Sufyan bin Harb dan banyak bani lain sampai 100 orang. Jadi bila nak start mesyuarat, tiba-tiba di depan pintu mereka tu didatangi seorang tua. Didatangi seorang tua. Orang tua ni, orang nak mesyuarat tak panggil dia pun tiba-tiba muncul. Jadi orang tua ni bila dihadapkan kepada Abu Jahal, Abu Lahab sepatutnya tak boleh panggil. Kenapa Abu Lahab dipanggil? Abu Lahab dipanggil bukan atas suku atau kabilah. Sebab hanya 2 kaum Quraisy yang tidak dipanggil, Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib. Kerana 2 bani ni banyak sokong Nabi, tapi tak dipanggil. Sedangkan Abu Lahab tu Bani Hashim, dia dipanggil atas individu personal, bukan atas kaum.
Bukan atas Bani tu. Kalau atas Bani memang tak boleh panggil Abu Lahab. Jadi sebab dia ni orang yang besar, kena panggil. Tapi individu tak terlibat dengan dua tadi. Orang tua ni siapa? Dia kata aku datang daripada Najat. Jauh daripada Najat. Jadi kamu nak apa? Aku datang ni nak masuk dalam mesyuarat, nak bagi buah pandangan aku juga. Nak bagi pandangan aku juga. Kamu ni bukan Bani Quraisy, tak terlibat orang Najat tu. Tapi aku amat membenci Muhammad. Aku nak bagi cara bagaimana nak settle Muhammad. Fikir punya fikir, biar betul orang tua ni. Cuba cek dia. Takut-takut kalau orang Mekah kita kenal, ni bukan orang Mekah. Takut dia orang Madinah jadi spy Muhammad. Dia pura-pura nak masuk sini, bila dia keluar daripada mesyuarat, dia akan bagi tahu Muhammad. Tadi dia berbincang macam ni. Bila cek betul-betul, dia bukan orang Madinah, dia bukan orang Mekah. Dia kata dia ni salah seorang ketua daripada kabilah Arab di Najat. Jadi tengok pada gaya dia tu nampak kemas, masuklah sekali. Sebenarnya siapa lelaki tu? Dia bukan orang tu. Itulah iblis yang menyamar jadi seorang syekh dari Najat. Ketika habis mesyuarat tu tuan-tuan, waktu itulah turun ayat 30 surah Al-Anfal pada Rasulullah. Jibril mari datang. Lepas mereka habis mesyuarat tu, mari turun Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika mana orang-orang kafir tadi melakukan tipu daya, liyusbituka, sama ada untuk menangkap kamu, au yaqtuluka, ataupun membunuh kamu, au yukhrijuka, ataupun mengusir kamu daripada kampung halaman kamu, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka melakukan tipu daya dan Allah juga melakukan tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya mereka. Ayat ni turun pada Rasulullah. Baik. Bila ayat ni turun, ada satu riwayat daripada Ubaid bin Umair yang mengatakan ketika ayat ni turun, datang pak saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Mari pak saudara Nabi Abu Talib, lalu Abu Talib tanya Nabi Muhammad, "Wahai anak saudaraku, tahukah kamu apakah pemimpin-pemimpin Quraisy merancang untuk melakukan sesuatu terhadap kamu? Kamu tahu tak?" Lalu Rasulullah kata, "Tahu dah. Mereka nak buat macam ni, mereka nak buat macam ni, mereka nak buat macam ni, mereka nak buat macam ni." Siapa yang bagi tahu kamu? Tuhan aku. Lalu apa kata Abu Talib? Sesungguhnya sebaik-baik Tuhan ialah Tuhan kamu, dan perintahkanlah Tuhan kamu supaya sentiasa melakukan kebaikan. Nampak tak apa betul tu tak? Bila Nabi Muhammad kata Tuhan aku yang bagi tahu ni, sebaik-baik Tuhan ialah Tuhan kamu, dan perintahkanlah Tuhan kamu supaya sentiasa melakukan kebaikan. Lalu Nabi kata apa? Tidak, bahkan dialah yang memerintahkan aku, bukan aku yang memerintahkan dia. Ini ada satu riwayat. Baik, kalau kita memahami pengajian tafsir dengan baik, riwayat ni kita kena tolak awal-awal lagi. Sebab apa? Sebab ni saat-saat Nabi nak berhijrah tahun 222. Sedangkan saat Nabi nak berhijrah ni, Abu Talib hidup lagi ke dah meninggal? Abu Talib. Jadi seolah-olah habis mesyuarat, Abu Talib jumpa Nabi. Nabi nak hijrah. Cerita ni memang dari sudut timeline sejarah tak masuk akal lah. Walaupun ada riwayat sebut demikian, sebab Abu Talib meninggal bila? 620 lagi. 620 tu pemboikotan total Bani Hashim dan Bani Muttalib, ekonomi. Amul Huz, siapa meninggal? Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal. Nabi hijrah 222. Lepas Nabi hijrah ada dulu Isra' dan Mi'raj. Lepas mereka dua orang meninggal, Isra' Mi'raj dulu, baru Nabi hijrah. Jadi tak logiklah di situ. Hak sebenar macam mana? Hak sebenar macam mana? Satu lagi, surah Al-Anfal adalah surah Madaniyah. Surah Al-Anfal surah Madaniyah. Maksudnya ayat-ayat yang diturunkan di bumi Madinah, bukan Mekah.
Ada satu riwayat yang boleh dipercayai, riwayat daripada Muhammad bin Ishaq bin Yasar, pengarang kitab Al-Maghazi. Dia mengambil riwayat ni daripada Imam Kalbi, daripada Bauzan. Siapa dia Bauzan? Maula Ummu Hani. Ummu Hani siapa? Sepupu Nabi, adik-beradik Saidina Ali, adik-beradik Ja'far, anak kepada Abu Talib, yang menceritakan tentang kisah meeting, kisah mesyuarat tu didatangi seorang lelaki, yang mana lelaki tersebut adalah iblis yang menyamar. Baik, bila kita tengok di sini, macam mana kita nak hubung kaitkan connection? Bila habis meeting, ayat Al-Anfal 30 turun pada Nabi, sedangkan surah Al-Anfal terdiri daripada surah Madaniyah. Ayat-ayat yang turun di Madinah. Yang ni Nabi hijrah kadang lagi. Baik. Bila kita belajar tafsir, untuk memahami surah Al-Anfal, ingat benda ni. Surah Al-Anfal memang surah Madaniyah. Maksudnya, ayat-ayatnya kebanyakan turun di Madinah. Surah Al-Anfal ni ada 75 ayat saja tuan-tuan. 75. Kalau ambil ayat, satu ayat ada 75. Kalau nak ambil kalimah, perkataan dia ada 1631. Kalau ambil perkataan sebiji-sebiji, daripada 75 ayat tadi ambil sebiji-sebiji, 1631 kalimah. Kalau nak ambil huruf saja, 5294 kalimah. Ni surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal perlu diketahui ada 7 ayat yang bukan turun di Madinah. Ayat 30 sampai ayat 36 adalah ayat Makkiyah. Semua hak lain tadi 1 hingga 75 Madaniyah, tolak 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ni turun di Mekah. Jadi 30 termasuk ayat tadi. Hak Jibril waktu turun. Jadi Nabi tahulah inilah perancangan mereka. Sebab tu habis saja Jibril menyampaikan wahyu ni, Jibril sebut apa? Ya Rasulullah, la tabit hazihi laylah ala firashika alladhi kunta tabitu alaih, wa inna allaha ya'muruka bil hijrati ilal Madinah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la tabit hazihi laylah, malam ni kamu jangan tidur. Ala firashika alladhi kunta tabitu alaih, di atas tempat yang kamu selalu tidur. Malam ni jangan kamu tidur di atas katil lah, senang, tempat pembaringan yang selalu kamu tidur padanya. Wa innallaha ya'muruka bil hijrah ilal Madinah. Sesungguhnya dah sampai masanya Allah memerintahkan kepada kamu berhijrah ke bumi Madinah. Baik. Rasulullah pergi jumpa sahabat dia. Siapa dia? Abu. Tengah hari, ribut pasir, ketuk pintu dengan kuat. Abu Bakar kata, siapalah, ni bukan waktu biasa Rasulullah datang rumah dia macam ni. Tapi kalau tu benar-benar Rasulullah, ni penting. Bila buka saja pintu, Rasulullah duduk dengan tenang. Rasulullah sebut dekat Abu Bakar, Innallaha ta'ala qad azina li fil khuruji wal hijrah. Sesungguhnya dah sampai masanya Allah mengizinkan aku untuk keluar dan berhijrah. Dengar berita gembira ni, Abu Bakar kata apa? As-suhbatu ya Rasulullah, bersahabat dengan aku wahai Rasulullah. Maksudnya sepanjang perjalanan nak keluar ni, kita pergi, aku dengan kamu. Na'am biiznillah, tu jawab Nabi. Abu Bakar heret, Nabi keluar, tunjuk di belakang rumah dia ada 2 ekor unta. Ni ada 2 ekor unta. Satu yang selalu aku naiki, satu lagi aku baru beli dengan harga 800 dirham. Jadi kamu pilihlah wahai Rasulullah, kamu nak tunggang yang mana? Rasulullah pilih yang baru dibeli. Dalam sejarah, unta ni lah Rasulullah namakan sebagai Al-Quswa. Al-Quswa ni banyak Rasulullah guna dalam perjalanan. Termasuk ketika perjanjian Hudaibiyah pun Rasulullah guna unta ni. Lama hayat unta ni. Boleh tak kita buat hari ni? Kita nak keluar dengan kawan kita, kita pergi kat garaj sekejap. Satu Proton Saga buruk, satu lagi BMW. Tapi hang ambil hak Proton Saga buruk, sudahlah aku naik BMW. Tak, kamu pilih nak mana. Nak mana? Tengok. Tu Abu Bakar. Abu Bakar antara harta dia habis dalam sejarah 40,000 dirham tuan-tuan.
Sejak zaman dia membebaskan sahabat, dulu siapa yang beli dan tebus Bilal bin Rabah? Siapa yang beli dan tebus? Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tebus dan belilah Bilal. Abu Bakar guna duit dia. Sampai dia nak berhijrah, sampai Rasulullah tanya, apa yang engkau sisakan kepada ahli keluarga kamu? Allah dan Rasulnya. Dia tak tinggal satu sen pun, tuan-tuan. Dia bawa semua 5,000 dirham tu bersama dengan Rasulullah. Jadi sebab ditinggalkan oleh ayah, tok budak ni, ayah kepada Abu Bakar mari, kebetulan buta. Asma buka, dengar kata bapak kamu dah hijrah, dah keluar daripada Mekah ikut Muhammad tu. Jadi dia tinggal apa dekat kamu anak beranak di Mekah ni. Kebetulan cucu pula cerdik. Dia kutip batu-batu, bubuhlah uncang. Cereng. Banyak bapak tinggal, banyak dirham lah. Padahal apa dia dalam tu? Batu. Nasib baik tok tu buta. Kalau tok tak buta, tak boleh buat lah trik ni. Itulah Abu Bakar, meninggalkan anak-anak yang kecil, anak yang besar. Abu Bakar ni bukan nama dia Abu Bakar. Abu Bakar ni bukan nama betul. Nama betul Abu Bakar apa? Nama betul Abu Bakar apa? Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah tu nama betul Abu Bakar. Abi Quhafah bapak dia pun bukan nama betul. Nama bapak dia yang betul ialah Osman. Jadi nama Abu Bakar yang betul Abdullah bin Osman. Kalau nak panjang lagi, bin Amir, bin Amru, bin Sa'ad, bin Ka'ab, bin Tayyim, bin Murrah. Di Murrah ni lah dia silang dengan keluarga Nabi. Sebab Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, tu keluarga Nabi dah. Jadi bapak dia Osman dipanggil Abu Quhafah. Zaman jahiliyah dia pun tak dipanggil Abu Bakar, walaupun nama dia Abdullah. Zaman jahiliyah dia dipanggil Atiq. Dia dipanggil Atiq. Sebab tu Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam Tarikh Kabir dia, daripada riwayat Ibnu Luhai'ah, bahawa Osman ni ada 3 orang anak. Hak sulung tu Abu Bakar tu dipanggil Atiq. Anak yang kedua Mu'taq, anak yang ketiga Mu'taq. Dekat-dekat lah, Atiq, Mu'taq. Kemudian hari Osman tu digelar Abu Quhafah. Abdullah pula dipanggil Abu Bakar. Jadi kebanyakan sahabat-sahabat ni, nama-nama hak depan tu ada yang nama betul, ada bukan nama betul. Ada bukan nama betul. Macam Abu Hurairah kan. Abu Hurairah tu gelaran Nabi, tapi ada pula nama dia yang lain. Kebanyakannya ada yang Rasulullah tukar. Ada yang Rasulullah tukar. Macam Zaid Al-Khair. Asalnya Zaid Al-Khair, bukan Zaid Al-Khair. Al-Khair dalam bahasa Arab kebaikan. Al-Khail ni unta. Zaid unta asalnya. Khail, kha ya lam. Pasal apa? Dia mari nak tanya 2 soalan je, jauh. Dia berjalan, unta dia penat, dia berjalan pula. Lepas tu dia naik unta. Jalan unta, dia datang jumpa Nabi, hanya nak tanya 2 soalan. Jadi kesungguhan dia Nabi tengok, Nabi tanya, kamu nama apa? Aku digelar Zaid Al-Khail. Zaid sang unta. Nabi pura-pura, bukan pura-pura, Nabi buat-buat tak dengar lah. Apa Zaid Al-Khair? Kamu ni Zaid Al-Khair. Sebenarnya Nabi nak tukar. Jadi Nabi buat lagu tu. Tak nak bagi sahabat ni perasan. Macam kita lagu ni lah. Tapi payahlah istilah bahasa Melayu ni. Hak tu sama. Al-Khail tu lam tukar ra. Sebab Arab ni senang. Lam tu unta, kalau ra kebaikan. Zaid Al-Khair. Maksudnya kita tak berkenan pada masa tu, kita tak cakap terus. Tak elok tu kenapa aku tukar ni dia pura-pura dengar. Apa Zaid? Contoh tadi Zaid unta tak? Nama aku Zaid unta. Apa Zaid yang baik? Bukan Zaid unta. Zaid yang jadi pura-pura tu kawan tu pun tahu dah. Sebenarnya Rasulullah tak berkenan dengan nama asal, nak suruh tukar nama tu. Macam nama Abu Hurairah, Abdul Syams, hamba kepada matahari. Dia tukar jadi Abdul Rahman. Abdul Syams, Abdul Rahman, Abdul Syams, sebenarnya nak tukar dah, kawan tu tahu dah. Nabi tak kenal ni nama aku ni. Tukar nama lain. Contohlah tu dalam sejarah antara sahabat-sahabat. Ada yang guna 3 nama.
Dalam perang Uhud, seingat saya dalam perang Uhud, Rasulullah pernah berhenti pada satu dusun. Dia guna nama dia guna nama bapak dia guna nama gelaran dia. Okey, malam ni siapa yang nak jaga aku? Bila Rasulullah dirikan kemah tu, siapa nak jaga aku? Rasulullah tanya ni dalam gelap. Kemudian dia sebutlah contoh. Saya lupa nama sahabat tu, kalaulah kata nama dia Ali bin Abu lah, katakan Ali bin Abu. Saya Rasulullah, nama apa? Ali. Kemudian Rasulullah tanya lagi, siapa lagi orang lain yang nak jaga aku pada malam ni? Sebab dia nama Abu, dia kata anak Abu, Ibnu Abu. Okey, Ibnu Abu. Yang ketiga, gelaran hak orang duk panggil dia. Contoh orang panggil dia Endoro lah, katakan. Yang ketiga siapa? Endoro. Jadi Nabi pun minta keluar. Minta keluar Ali, minta keluar anak kepada Abu, minta keluar Endoro. Last kali keluar seorang. Tadi kata 3 orang nak jaga. Sebenarnya saya lah Ali. Tapi bukan nama betul ni. Saya lupa nama sahabat tu, tapi nak apa? Saya Ali. Lepas tu Ibnu Abu. Ibnu Abu pun saya juga. Endoro pun saya juga. Tiga-tiga tu atas orang yang sama. Dan malam Rasulullah tidur tu, Rasulullah bermimpi. Allah datangkan dalam mimpi tentang berita apa? Berita yang menyedihkan Rasulullah, iaitu berita kematian Hamzah, bahawa Hamzah akan syahid dalam perang Uhud tu. Ni seorang Nabi yang Allah beritakan lebih awal pak saudara dia akan syahid. Kalau kita sedih tak? Kita ada seorang kawan yang baik ke pak saudara yang baik, tiba-tiba Allah ilhamkan dalam mimpi bahawa kawan atau orang hak kita sayang tu akan mati hak pergi berperang dengan kita. Agak-agak habaq tak ke kawan tu? Aku mimpi memang hang ni tak ada lah ni last peperangan ni, hang mati. Tapi Rasulullah tak habaq dekat pak saudara dia, walaupun dia tahu. Itulah kisah tragis dalam perang Uhud yang mengorbankan hampir berapa orang sahabat meninggal perang Uhud? Berapa orang sahabat meninggal? 70. Besar ni tuan-tuan, 70 ni sahabat. 70. Saya duduk tengok ni 820 ni. Lagu mana ni? Boleh berhenti ya kot? Boleh Lagu mana pengurusan ni? Boleh berhenti ke nak on lagi? Belah saya tak ada masalah. Undang-undang lagu mana sekarang di Kelantan? Sampai pukul 9. Lagu mana? Tanya Tok Imam. Boleh dah nak berhenti? Boleh dah. Slow-slow dah. Okey. Maksudnya di sini saya nak ambil rumusannya. Rumusan. Pertama ialah, walaupun saya tak cerita di depan tadi, sebelum terjadi perjanjian Aqabah, sebelum jadi perjanjian Aqabah, Rasulullah selalu berdakwah di Mina. Kerana di Mina ni tempat berkumpul para jemaah haji zaman jahiliah. Jadi Rasulullah pergi. Antara sebab dakwah macam ni lah kumpulan-kumpulan daripada Yasrib tertarik. Anak jadi sebelum peristiwa perjanjian Aqabah tu. Tapi apa yang dibuat oleh Abu Lahab? Abu Lahab sentiasa duk follow Nabi. Dia tengok Nabi pergi tempat kumpulan tu, bila Nabi tinggal kumpulan tu, dia pergi timbal, dia pergi tindan. Budak tadi cerita apa kat kamu? Dia cerita pasal ni Islam macam ni. Tak payah dengar, tak payah percaya. Bukan orang lain nak saudara aku tu, pembohong tu. Nabi tinggalkan satu bulan tu, dia pergi pula. Kawan tu cerita apa tadi? Cerita macam ni. Tak payah dengar, tak payah percaya, nak saudara aku tu ni. Itu yang berlaku. Baik. Rumusan yang saya nak bawa ialah, apa yang berlaku kepada Rasulullah berlaku pada kita hari ini. Pertama sekali, bila ada golongan-golongan tertentu yang Allah letakkan pada kumpulan ni untuk menyampaikan kebenaran dalam beragama. Ni Islam nak, ni Islam yang sebenar, ni syariat yang sebenar, ni aturan yang sebenar, pasti ada golongan-golongan yang datang timbal balik. Tak kiralah nama golongan apa, yang pastinya mereka ni tak senang dengan Islam, memusuhi Islam, mereka akan cuba buat yang sebaliknya. Bila ada orang cerita Islam yang sebenar, mereka akan datang mengelirukan. Bila orang cerita Islam yang sebenar, mereka akan datang untuk menyalah fahamkan Islam yang diajak sebelum ni.
Akan ada golongan-golongan macam ni seperti yang Abu Lahab buat. Bagaimana dengan mesyuarat di Darun Nadwah? Tujuan dia nak merencatkan gerakan Nabi. Sebab mereka tahu bila ketua terbunuh, maka akan hilanglah semangat anak-anak di bawah pimpinan. Sebab tu kita kena bunuh Nabi. Bunuh Nabi akan hilanglah semangat. Bunuh ketua akan hilanglah semangat. Apa yang nak dibuat tu, tangkap. Ini pasti akan berlaku kepada pejuang-pejuang Islam. Yang pastinya sebelum nak merosakkan Islam, mengelirukan Islam, menghancurkan Islam, satu meeting perlu dibuat. Musuh Islam ni bukan saja-saja kita serang, dia tak bodoh. Kita kelirukan, jom kita kelirukan, dia tak bodoh. Mereka nak kelirukan ke, mereka nak hancurkan ke, mereka nak serang ke, mereka nak manipulasikan, mesti ada meeting. Ni okey, ada iklan sikit. Dia tulis dalam kurungan ni Jeep, maksudnya bukan kereta lah, JIP, Jeep. Plate numbernya BCN, bacok cendol nasi lemak, BCN 9605, BCN 9605, dalam kurungan Jeep. Warna tak cerita. Kalau kereta tu insya-Allah ada lah, Jeep. Kalau ada yang berkenaan, minta tolong alihkan kenderaan anda untuk memudahkan urusan orang ramai. Terima kasih. Baik, meeting, mesyuarat. Mereka ada perancangan, mereka ada strategi. Nak buat ni bukan benda kecil. Sebab apa? Nak kelirukan Islam, bukan benda kecil. Nak hancurkan Islam, bukan benda kecil. Nak manipulate Islam, bukan benda kecil. Tetapi memerlukan mesyuarat, memerlukan meeting, memerlukan perancangan. Kalaulah dirasakan membunuh Muhammad itu satu perkara yang tak perlu di meeting, mereka boleh bunuh terus. Tapi ini benda besar, benda yang kita jaga betul-betul dengan teliti. Meeting 100 orang panggil, seluruh pembesar membunuh satu orang. Tapi kerana orang ni penting, tak boleh buat main-main. Silap langkah, kita yang kena. Dan untuk pejuang Islam dah ada dalam Anfal 30. Orang yang betul-betul dikatakan pejuang Islam, maksudnya kena terima 3 benda tadi. Kalau kita berhadapan dengan pemimpin-pemimpin yang angkuh, yang zalim, liyusbituka, sama ada kamu akan ditangkap, au yaktuluka, kena bunuh, au yukhrijuka, akan diusir. Berapa ramai ulama-ulama dalam sejarah hanya kerana mempertahankan kebenaran mereka ditangkap. Sejarah imam-imam mazhab. Imam mazhab, Imam Hanafi kena, Imam Ahmad kena, hanya kerana mempertahankan kebenaran. Nak mempertahankan kebenaran, kena cambuk. Imam Ahmad tu hanya kerana tak mau mengatakan Quran itu makhluk. Zaman tu dipimpin oleh Mu'tazilah menguasai sampai kepada pemerintah berfahaman Mu'tazilah yang mengatakan Quran tu makhluk. Minta Imam Ahmad pun kata demikian, Quran tu makhluk tak. Kena tangkap, kena cambuk, kena tangkap, kena cambuk, hanya kerana mempertahankan kebenaran. Imam Nawawi pernah diminta mengeluarkan fatwa. Supaya apa? Supaya diperbolehkan menggunakan harta rakyat untuk tujuan peperangan. Tetapi Imam Nawawi kata, macam mana? Boleh aku keluar fatwa tersebut, tapi dengan syarat guna harta pemerintah dululah. Habis harta pemerintah baru boleh guna harta rakyat. Ni nak suruh perhabis hak rakyat, hak pemerintah tak mau usik. Marah, tangkap. Begitu juga dengan Imam Al-Izz Abdus Salam yang dipanggil Sultanul Ulama. Pasal apa Sultanul Ulama? Sebab diminta fatwa lebih kurang lah, guna harta rakyat untuk tujuan peperangan. Dia kata aku boleh keluar fatwa, tapi kerajaan kena perhabis dulu hak dia ada. Marah. Lalu dia diusir. Bila diusir apa jadi tuan-tuan? Kalaulah penduduk tu ada 100,000, kita letak 100,000, bila dia keluar separuh 50,000 ikut dia keluar. Sudah.
Habis dah separuh tak ada rakyat ni, nak perang lagu mana? Tak jadi, panggil dia balik. Tu taraf ulama dulu. Dia keluar, separuh rakyat tu keluar ikut belakang dia. Hari ni seorang ulama kalau kena lagu tu mampu pi berani sangat nak cakap gedegang sangat. Kena jail 14 bulan contoh. Makanlah nasi free dalam tu. Kita tak ada masalah lah, tak terkesan pun tak. Banyak ulama-ulama besar. Ada yang ditangkap, dibunuh biasa. Ramai ulama dibunuh. Contoh Sa'id bin Jubair zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tu kan. Sa'id bin Jubair ni tabi'in besar, singa pun tak berani. Singa tak berani. Bila orang jumpa dah tempat dia tu, pengikut Hajjaj jumpa dah, bila pergi dekat, ada singa. Tak berani nak masuk sebab singa. Tapi dia duduk sebelah singa tu. Sa'id bin Jubair ni nak cakap orang alim, orang yang bertakwa, haiwan segarang singa pun tak ada masalah bagi dia. Tapi kena bunuh juga. Banyaklah. Tu zaman tabi'in lagi start bunuh orang dah. Lepas tu kalau zaman hak pertengahan ulama dibunuh, ulama diusir, ramai ulama kan. Ambil kita panggil apa ni, hak ditolak di tempat kita ni, kemudian kena pergi duduk di lain. Macam contoh Dr. Yusuf Al-Qaradawi kan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi asal dia warga negara Mesir. Sekarang dia duduk mana? Bukan sekarang dah, lama dah. Dia duduk Qatar kan. Dia duduk Qatar, cari perlindungan di Qatar. Sebab dia tak diterima dah di Mesir. Ini contoh yang diusir, kena cari perlindungan di tempat lain. Jadi satu-satu tempat yang kita kata memuliakan ataupun menghormati lagi jasa-jasa dia, karya-karya dia tu, berilah perlindungan pada dia. Contoh yang berlaku pada kita itu, datang pendakwah terkenal dari India tu kan, nama apa, Dr. Zakir Naik. Contoh dia menghadapi masalah di tempat dia, diminta cari perlindungan, kita cari perlindungan. Macam tu lah, biasalah. Ni orang yang betul-betul berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun sedikit sebanyak pada malam ini dapat memberikan ilmu dan juga pengetahuan kita berkaitan dengan sirah ataupun sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, yang baik tetap datang daripada Allah. Yang kurang tu datang dari diri saya sendirilah. Kelemahan dan kesalahan tu datang dari diri saya. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dan mempermudahkan segala urusan dalam kehidupan kita, terutama dalam beragama. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتعاهدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله